kurang minat sebenarnya. Menentang dengan Jushin dekat kawasan turtle memang akan ada masalah besar untuk Lancelot tersebut. Tetapi kalau beliau mampu untuk menunjukkan potensi Lancelot dalam permainan ini, pastinya Team Ray mampu untuk mendapatkan kemenangan. Dan AC Esports, ini adalah waktu untuk mereka buktikan bahawa mereka sudah mampu untuk mengubah surat permainan dan mengubah taktik mereka untuk terus menuju ke puncak. Kita terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara pasukan AC Esports berhadapan pasukan Team Ray. Sekian pertama. Dimulakan terlebih dahulu dekat bahagian mid lane, yang mana bagi saya sangat-sangat sesuai apabila kombinasi Faramis ini bersama dengan Khalid, yang Khalid boleh membuatkan kekurangan daripada Faramis untuk melakukan laning itu hilang. Ya, disebabkan dengan bantuan dari sudut damage yang lebih tinggi lagi, sikit banyak poking tak ada balance, damage yang agak tinggi sebenarnya. Begitu Izanami juga tertarik sebentar, dan kita juga kena melihat bagaimanakah untuk rotasi pada fasa awal game ini. Little Wonder menjadi tumpuan. Apakah yang akan berjaya untuk mendapatkannya? Kedua-dua jungler telah pun hadir, tapi Momo juga bersama-sama dengan Siska. Ramai awal ni. Yo, sangat-sangat meriah. Jaskar mencuba. Ada angkatan daripada Izanami juga menghalang Martizi daripada nak mendapatkan sedikit sebanyak kedudukan. Lebih kepada Little Wonder tadi dah berjaya untuk didapatkan oleh pasukan AC Esports, memberikan sedikit sebanyak vision yang lebih baik untuk mereka bermain dengan Team Ray. Terus saja pemain-pemain AC Esports tidak mengalami sebarang masalah di bahagian awal permainan dengan rotasi pantas daripada kedua-dua mid laner daripada pasukan AC Esports. Dan kedua-dua goal laner juga memberikan fokus kepada spell sprint yang dibawa masuk. Berlari berkejaran lah mereka berdua nanti. Ya, kenapa? Jaskar agak berani sebenarnya, terus berjaya dapatkan mangsa darah yang pertama. Pembukaan langkah kanan juga untuk Team Ray membenarkan untuk Jaskar dapatkan sedikit sebanyak kelebihan. Mungkin sedikit tersilap langkah daripada Valence sebentar tadi. Kita boleh lihat bagaimana damage yang diterima oleh beliau cukup banyak. Sedikit miscalculation. Mungkin atas sebab lalai dengan puncher yang boleh untuk digunakan ke arah split daripada glue sebentar tadi. Dan sekarang ini kita juga kena melihat bentuk turtle yang pertama. Siapakah yang akan berjaya untuk mendapatkannya? Rashiki dengan emblem marksman dalam game kali ini. Ya, sesuai dengan intel yang memberikan fokus lebih lagi kepada basic attack dengan attack speed yang lebih tinggi lagi, tapi balance. Jaskar percubaan untuk mendapatkan balance, terpaksa menjarakkan kedudukan, tapi Martizi pula yang mampu untuk mendapatkan pemain tersebut. Percubaan masih lagi diteruskan oleh Team Ray, tetapi Martizi ditumbangkan begitu saja. Tak ada masalah untuk Jaskar masuk ke depan dan ke belakang, tetapi akhirnya ditumbangkan juga oleh Fabian. Tidak mampu untuk berbuat apa-apa, hanya sekadar 2 berbalas 2. Perlawanan yang agak 50-50 setakat ini, tapi Team Ray menunjukkan keganasan mereka terlebih dahulu. Agak aktif terus masuk ke bahagian jungle musuh. Dan walaupun begitu, adanya satu penalty zone daripada Momo yang bagi saya menyelamatkan serba sedikit kerugian pasukan AC Esports. Ya, dengan penalty zone yang tepat mengenai kepada 3 ahli pasukan membenarkan sebentar tadi Fabian memasuki untuk memberikan serangan balas. Jadi kita boleh katakan rotasi proaktif daripada Momo sememangnya memberikan bantuan yang cukup besar, menyebabkan AC Esports berjaya untuk mendapatkan 2 kill berbalas dan 3 pada minit yang ketiga, dan tiada perbezaan ekonomi buat masa kini. Berbalik semula mengenai emblem tu Karakuri. Kalau saya tengok Boss Zico, dia menggunakan emblem fighter untuk Irtel. Betul. Sebab dia nak kombokan apa ke namanya tu? Huskclaw dengan 10% hybrid lifesteal daripada emblem fighter tersebut. Tapi kali ni berbeza pendekatan daripada Ryoshiki yang nakkan 10% penetration tu pula. Penetration dan juga attack speed. Jangan lupa, di mana dengan emblem marksman juga memberikan sikit banyak kata silap saya 15% attack speed. Tapi juga kena faham, ini adalah perbezaan personality. Di mana untuk Chico Guys, dia tahu dia akan sentiasa meletakkan diri dalam posisi yang berbahaya. Jadi sustainability dengan lifesteal tersebut lebih bernilai di mata Chico Guys. Manakala untuk Aaron Shiki dengan attack speed, pengeluaran damage itu adalah aspek yang lebih penting lagi untuk beliau. Ya, mungkin juga sebab saya tengok dia Granger pun main emblem marksman untuk Ryoshiki ni. Mungkin dia antara penggemar emblem marksman lah. Kalau ikutkan kalau Chico, saya rasa kalau dia main mage pun emblem fighter lagi. Tapi masih lagi bertenang sebenarnya. Nak menunggu juga apa yang akan berlaku bila dah masuk ke fasa pertengahan permainan. Apabila kedua-dua pasukan dah mula untuk memberikan sedikit sebanyak fokus mereka kepada turtle yang kedua setelah Elf. Tapi tengok bagaimana mereka ada percubaan untuk memancing skill set daripada Siska. Tapi tengok bagaimana penalti zone daripada Momo. Dapatkan 2 orang pemain Siska, hampir tu didapatkan, namun cukup rendah. Siska nak pergi mana Siska? Cuba untuk melarikan diri lagi, tapi tak boleh.
Fabian. sikit itu kali Siska kali Izanami tapi Turtle yang kedua. Masih lagi milik untuk Timbre. Ivan sebab untuk dijatuhkan tapi tengok bagaimana balance bertinggi di atas pada Martizi. Jika dekat bahagian belakang mencari itu dapatkan Izanami. Namun begitu Lolian menggunakan mas yang ada untuk mendapatkan Fabian dekat bahagian bawah. Sudah 2 turtle untuk tim Ray. Tapi perlawanan 5 sama daripada sudut mata pembunuhan. Pertempuran yang boleh saya katakan cukup sukar untuk kita jangkakan siapa yang mendapatkan kelebihan. Dengan kill memiliki untuk AC Sport tapi turtle didapatkan oleh tim Ray. Dan kematian-kematian yang berlaku boleh saya katakan agak setara. Jungle belah sini ditumbangkan, Godlin belah sini ditumbangkan. Ianya memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Sebab kita kena lihat apa yang terjadi sebentar tadi. Setup yang jauh lebih cantik lagi untuk HC Sport untuk memulakan team fight. Tapi counter engage dengan Nedesven sebentar tadi membeli masa, memberikan ruang kepada tim masih lagi untuk memberikan serangan balas. Tapi pada penghujungnya, bagi beberapa saya masih lagi sama rata di antara kedua pasukan buat ketika ini. Masih kekal tenang. Lebih dahulu kalau kita melihat untuk kadar farming kedua goal lane. Di mana Lolial sedikit kehadapan sebanyak 700 gol. Berada dalam situasi yang lebih selesa apabila dah pun berjaya untuk mendapatkan 1 kill. Lolial yang berjaya untuk menjatuhkan Fabian sebentar tadi. Dan di mana Aaron Chiki dengan 1 kematian sedikit ketinggalan. Mungkin akan menjadi kematian yang kedua kalau tak dilindungi. Valence terus saja hadir untuk melaksanakan tugasan tersebut. Valence sekarang ini seakan-akan saya boleh katakan menjalankan tugasan beliau dengan cukup baik dengan penggunaan glue ini. Walaupun berhadapan dengan Faramis, kebiasaannya kita boleh tengok pasukan yang menghadapi Faramis dengan adanya glue dalam pasukan mengalami masalah yang besar. Tapi Valence seakan-akan mampu untuk beradaptasi, tidak terlalu sentiasa menggunakan spread daripada diri beliau itu untuk mengakibatkan damage daripada Ghostbusters dilipat kali ganda kan? Ya, itu adalah pilihan yang bijak supaya taklah menerima tekanan yang terlampau tinggi. Dan sekarang ini untuk turtle yang terakhir juga mula menjadi tumpuan kita. Tapi akan fokus lebih kepada bahagian tengah terlebih dahulu. Poking sikit sebanyak daripada Jesgar dengan Tone Rose. Sekarang ni kalau tengok daripada segi rotasi dekat bahagian bawah, agak agresif juga daripada pasukan AC Sport. Namun begitu Ivan yang lebih kepada untuk memastikan pasukan AC Sport lambat nak pergi ke arah turtle yang terakhir ni. Memandangkan ada lagi beberapa orang pemain yang berada dekat bahagian tengah, mungkin perlukan sedikit sebanyak masa untuk mula berikan bantuan kepada ahli pasukan masing-masing. Taman pula dekat bahagian tengah ada Izanami, ada Siska yang dah mula untuk bertarik tali dengan pasukan lawan masing-masing. Dengan map Expanding River, Glue memangnya ada kelebihan yang besar dalam melakukan rotasi, melakukan penangkapan. Tapi pada saat ini Turtle mula untuk dijadikan sasaran terlebih dahulu. Momo memastikan AC mendapatkan pegangan ke atas Turtle tersebut. Tapi Ivan akan melakukan flanking. Izanami dekat bahagian hadapan juga. Tapi tengok bagaimana mereka cuba untuk mencari ruang dekat bahagian belakang Momo. Ada penalty zone dalam pemain. Tapi tengok bagaimana Eris sedikit telah ditemukan Lolial begitu saja Jesgar. Masih lagi mampu untuk mendapatkan Turtle yang terakhir untuk Timbre. Walaupun akhirnya Favir ditumbangkan double kill Lolial. mencari triple kill mungkin buat kali ini. Tapi Momo dapatkan Lolial pula. Lompatan pada Siska. Berjaya untuk mendapatkan Momo. Memberikan kill yang seterusnya kepada Jesgar. Valence berhadapan dengan 4 orang pemain daripada Timbre. Masih lagi cuba untuk membeli masa. Masih lagi cuba untuk melengahkan masa. Tapi Valence dah tak boleh nak buat apa. Terpaksa akur apabila dirinya juga ditumbangkan oleh Timbre. Raging Sandstorm daripada Ivan sebentar tadi terus sahaja pergi kepada bahagian backline, berjaya untuk menangkap Aaron Chiki, digabungkan lagi dengan Blazing Duet daripada Lolials, menyebabkan salah satu damage dealer AC Sport tak mampu untuk menyertai team fight, hilang damage dealer, menyebabkan teammate berjaya untuk mengawal kawasan Turtle yang terakhir seperti tadi dengan jauh lebih mudah. Kena ingat, Lolials masih lagi belum menyiapkan mentality item, tetapi dah pun menjadi lebih proaktif untuk menyertai team fight, dah pun berjaya untuk mendapatkan kill yang ketiga untuk beliau. Ya, menjadi pemain pertama yang ditumbangkan bukanlah satu perkara yang baik sebagai seorang god laner. Malah itu akan menjadi satu masalah yang cukup besar. Kita boleh lihat Valence juga dalam permainan kali ini menggunakan Radiant Armor sebagai first item. Namun masih lagi bercadang untuk mendapatkan bantuan. Jesgar mencuba. Agak licin daripada Jesgar, hampir untuk mendapatkan Fabian. Nyawa yang direndahkan dengan begitu pantas sebenarnya. Lolial menggunakan masa yang ada untuk dapatkan satu menangkap bahagian atas. Tapi Jesgar, ini sangat garang daripada Jesgar Rang. Berjaya untuk dapatkan seorang lagi pemain daripada AC Sports. Ini petanda yang agak kurang baik untuk AC Sports jika perkara ini berterusan berlaku. Dan Timbre berjaya untuk mendapatkan kelebihan demi kelebihan ke atas pasukan AC Sports. Dengan penggunaan Lancelot yang cemerlang sebegini daripada Jesgar, ini seakan-akan pengumuman kepada semua pasukan yang akan menghadapi Timbre, janganlah target ban terhadap beliau lagi dah. Sebab hero pool beliau dah pun cukup terbukti memang fleksibel. Secara tiba-tiba, sangat-sangat fleksibel. Saya boleh kata juga, ini adalah gerakan daripada Timbre untuk mengaburi pihak lawan dengan memberikan fokus ke arah jungle tank milik Jesgar. Dan
membuatkan seakan-akan Jasga tidak mempunyai sebarang pilihan assassin, tapi kita boleh saksikan bagaimana targeting beliau, rotasi beliau, mekanik yang ditampilkan tidak seperti apa yang dijangkakan. Balance tengah-tengah pula tu. Jasgar tak ada masalah untuk dapatkan balance. Siska cuba untuk masuk lagi dengan ada lompatan demi lompatan, tapi kat bahagian belakang ada penalti sama daripada Momo, tak berjaya untuk dapatkan sesiapa pula. Lola dekat barisan hadapan berjaya dapatkan Fabian, tapi tengok bagaimana Jasgar mampu untuk melarikan dia pada genggaman pasukan AC Sport. Momo masih lagi melangkah ke dalam, tapi Momo boleh ditembak oleh Martizi. Ivan dekat bahagian belakang juga berjaya untuk mendapatkan Aaron Shiki, meninggalkan Izanami bersendirian sahaja untuk pasukan AC Sports. Saya tak tahu kenapa, tetapi Ivan dan juga Lolil sememangnya ada connection Circum DJ 5G. Setiap kali Magic Sandstorm digunakan pakai, sememangnya Blazing Duet dah pun bersiap sedia untuk melaksanakan follow up, bersiap sedia untuk menghabiskan nyawa sesiapa saja yang tertangkap sebentar tadi, di mana target sebentar tadi adalah Fabian. Ya, Fabian dicari dengan cukup-cukup baik. Bagaimana targeting Dolius kita boleh lihat. Liao cuba untuk masuk bersama-sama dengan Ivan. Satu Resistance Storm sama dengan Blazing Duet bersama dengan Netherrealm. Terus Lolly mencari kedudukan Fabian. Hilangnya Fabian walaupun dia cuba-cuba untuk melarikan diri, tapi dia tak boleh lari daripada buruan pasukan Team Ray. Begitu juga dengan Aeroshiki. Kita boleh lihat dua pemain ini ataupun dua laba ini memang betul-betul diburu oleh Team Ray secara serta-merta dalam setiap team fight. Dan masalahnya mereka dah pun cuba meletakkan diri dalam posisi yang jauh di bahagian belakang, paling belakang, tapi tetap berjaya ditangkap oleh Ivan. Jadi untuk AC Sport mungkin mereka kena mematikan di manakah positioning Ivan terlebih dahulu. Pemula team fight yang cukup cemerlang daripada Team B. Bukan sekadar hanya untuk mematikan pergerakan Siska dan juga Jasga. Ya, kita lihat terlebih dahulu dengan 7.3,000 gold lead. Team Ray berjaya untuk mendominasi permainan di pertengahan permainan sebentar tadi. Berjaya untuk membuatkan AC Sports agakkan dikurung dalam rumah mereka sendiri. Tak mampu lagi untuk keluar. Dapatkan sebarang aset. Percubaan daripada Jasgar untuk freestyle. Perlahan sedikit, tapi tak apa Jasgar, kita faham. Kita terima. Bukan selalu main Lancelot. Jarang masuk di dalam line down. Holy Defense masih lagi ada untuk AC Sport di bahagian tengah. Akan dilenyapkan dalam 3 saat sahaja lagi. Tetapi itu yang membenarkan mereka masih lagi bertahan. Masih lagi wujudnya inhibitor untuk membantu mereka melaksanakan pertahanan selepas ini. Namun begitu, situasi yang semakin lama semakin gelap untuk AC Sport disebabkan 7,000 gol yang memisahkan kedudukan pada minit yang ke-12. Snowball dah lama dah berada di dalam tangan Team B. Jadi daripada aspek damage pertahanan, AC Sport agak jauh ketinggalan. Bukan setakat jauh ketinggalan ni. Agak sukar juga untuk mereka nak merapatkan kedudukan. Kalau tak berjaya dapatkan key player daripada Team Ray, Ivan dah mula untuk memberikan sedikit sebanyak serangan kepada ahli pasukan AC Sport. Sebab seperti mana yang Sampros katakan tadi, Team Ray memang meletakkan fokus mereka kepada dua lawan tersebut, iaitu Aaron Shiki dan juga Fabian, menyebabkan kedua pemain ini walaupun berada di posisi yang agak jauh daripada team fight yang berlaku antara kedua pasukan, Team Ray masih lagi berjaya untuk dapatkan mereka. Ya, saya juga bersetuju dengan perkara tersebut. Lihat bagaimana pemain-pemain daripada pasukan Team Ray betul-betul mencari kedudukan Aeroshiki terutamanya. Terus saja membeli Wind of Nature sebagai item yang ketiga. Agak awal, Aaron. Agak awal tapi mungkin terpaksa dengan 3 kematian telah pun dirasai oleh beliau. Jadi item defensif sangat-sangat diperlukan. Walau bagaimanapun, Lolil juga baru saja menyiapkan Wind of Nature. Bermaksud beliau dah mampu untuk bermain dengan lebih agresif lagi. Sebab kalau kita lihat untuk AC Sport, kebanyakan damage yang mampu dikeluarkan oleh mereka lebih berprinsipkan kepada physical damage dengan adanya Vital, Suyo dan juga Tesla. Ivan? Semudah itu ultimate daripada Jushin dipancing dan membuatkan AC saya rasa tak boleh contest slot ni. Lebih kepada nak mengganggu je sedikit sebanyak. Seperti mana yang kita dah boleh nampak dekat posisi sekarang ni, tak ada masalah besar untuk Team Ray. Tetapi yang masalah besarnya macam mana AC Sport nak kawal permainan ni dengan lebih lama. Sama ada mereka nak tunggu lagi, bertahan lagi dekat posisi sekarang. Okey, sekarang ni dengan lot yang kedua dimiliki oleh Team B, kita kena juga berbincang bagaimanakah AC Sport nak melaksanakan pertahanan. Adakah mereka mempunyai clean sweep yang bagus? Dalam pendapat saya, Twisla ia mampu untuk melaksanakan perkara tersebut. Tetapi selain daripada itu, agak kurang bagi pendapat saya. Terutamanya kalau Momo sebagai frontliner di-burst dengan serta-merta di bahagian hadapan, itu akan mula menjadi masalah kepada mereka. Ini memang satu masalah yang besar. Lagi-lagi dengan Netherrealm masuk bersama-sama dengan pasukan Team Ray. Ianya akan membawakan AC akan tak mampu untuk melakukan clearance.
Gerakan 3 lane push. Jaskar memberikan damage. Balance tak boleh nak menadah. Sakit tu. Sebab dia tak ada apa-apa physical defense saya rasa. Ya, dengan Vedit nama saja yang disiapkan pada awalnya. Tapi sampai sebentar sekarang ni Lot telah pun tiba. Ivan conceal mencari mangsa. Dekat bahagian belakang Izanami diangkat oleh Jaskar. Sikit lagi. Kalau sing tu terkena, mungkin akan memberikan kesukaran lagi kepada pasukan AC Sports. Ini bita tarik kat bahagian atas dah berjaya untuk dileburkan. Dekat bahagian tengah pula yang cuba untuk difokuskan oleh tim Ray. Tapi tengok bagaimana dekat barisan hadapan Siska yang cuba untuk merupakan Fabian. Nyawa yang direndahkan dengan begitu pantas tapi lompatan masih lagi cuba untuk dilakukan oleh Siska. Ada juga Momo yang cuba untuk masukkan hadapan lagi. Ada kena daripada Matizi berjaya untuk merupakan nyawa untuk pasukan tim Ray. Tapi tengok bagaimana Izanami cuba untuk mengawal permainan. Namun begitu Valence dekat bahagian belakang berjaya untuk merupakan Lolial. Momo cuba untuk dikejar, Momo cuba untuk bertahan tapi Siska cuba untuk masuk sing dekat bahagian belakang. Eren Shiki boleh terpaksa tidur dalam perkarangan base pasukan AC Sports sendiri. Tetapi Fabian itu cukup menyakitkan, berjaya untuk mendapatkan Siska pula. 4 orang pemain daripada tim Ray ini masih lagi mencuba. Ada blending 2 daripada Lolial. Memberikan sedikit sebanyak paksaan kepada pasukan AC Sports lagi. Crystal yang masih lagi cuba untuk diberikan fokus. Jesgar masih cuba untuk masuk ke bahagian belakang mencari Izanami. Agak agresif pada Jesgar. Tapi perlu untuk sabar sekejap Jesgar. Masih lagi menunggu ruang. Lolial juga dah mampu untuk mengeluarkan damage dengan cukup besar. Menyebabkan AC Sports masih lagi terpaksa bermain dengan selamat dalam perkarangan base mereka. Ya, kita boleh lihat Jaskar memberikan damage dengan cukup baik. Tapi pada saya kredit sangat-sangat perlu diberikan kepada Ivan dalam melakukan shoot out, bagaimana targeting beliau. Banyak skill set dibazirkan hanya dengan gerakan masuk awal daripada Ivan saja. Saya rasa targeting tu yang paling bernilai tu, paling mahal bagi pendapat saya daripada TV. Sebab kenapa? Disebabkan Fabian, Aaron Chiki langsung tak boleh nak tunjuk muka di bahagian hadapan. Tunjuk je kena target. Sehingga kan mereka belum mula keluarkan damage, nyawa dah hilang dah. Betul. Kita boleh lihat pergerakan daripada pasukan AC Sports sekarang ini semakin terhad dengan adanya coverage ataupun vision yang diberikan oleh Ivan sendiri. Izanami terpaksa untuk berundur. Conceal mungkin mencari mangsa. Siapa yang play balance? Okey. Lebih Bukan kepada conceal kan? Bukan. Bukan. Terus saja bertinggi atas badan Jeskai. Tapi sakit juga sebenarnya tu. Sikit cuba untuk bertahan dekat bahagian depan. Tapi Ivan dah sampai juga. Siska dekat bahagian belakang masih lagi cuba untuk dapatkan Momo. Tapi Izanami diasap betul oleh Ivan. Ivan masih cuba untuk masuk ke hadapan tapi dia angkat keluar. Namun Momo dekat bahagian belakang. Dia dah makan Jeskai. Izanami juga datang ada Ivan percubaan yang cukup berani. Hampir untuk mendapatkan pemain daripada pasukan AC Sports. Namun begitu fokus mereka masih lagi mendahagakan darah pemain situasi. Bye-bye. Aaron Shiki cuba untuk tarikan dia tapi tengok bagaimana damage yang dikeluarkan tim Ray cukup besar. Mereka berikan fokus pada Crystal dan tim Ray berjaya untuk menamatkan permainan di pusingan yang pertama dengan cukup cemerlang. Cukup cemerlang permainan dari tim Ray. Targeting yang kemas. Gameplay yang cukup solid. Dan menunjukkan perubahan AC seakan-akan tak ada makna dalam permainan kali ini. Usah jadi ditewaskan. Sekadar sengit untuk 2 minit pertama saja. Kekebalan untuk menadah damage terlalu lama di bahagian hadapan. Ini juga bermaksud untuk AC Sport mereka tak boleh bermain sampai kepada late game. Disebabkan kalau dah sampai kepada fasa late game, Team Ray dah pun mempunyai damage yang mencukupi untuk meleburkan mana-mana frontliner AC Esport nanti. Ini merupakan satu draft yang boleh saya katakan cukup solid untuk Team Ray. AC Sports, satu lagi peluang mereka untuk buktikan bahawa mereka lah ada game changer. Angin berubah meniup awan, membawa ombak menuju selatan, membuka perubahan, membawa kemenangan atau sekadar harapan yang mematahkan. Kita masuk ke dalam line up down untuk perlawanan pusingan kedua di antara Team Ray berhadapan AC Esports. Ui, angin dengan ombak tentang tadi expanding reverse, sekarang ini playing cloud. Cantik tu, sesuai tu. Tapi sekarang ini kembali fokus. Kita kena melihat bagaimana tekanan di bahagian mid lane. Nampak seperti AC Sport tak ada masalah untuk memberikan tekanan kepada Ivan dan juga Matizi. Izanami, kalau tadi tu dia angkat setempat, Matizi dah tak dapat dah minion tu. Tapi dia tarik ke dalam, Matizi dapat balik minion tu. Tak mengapa. Sekurang-kurangnya Kira dia baik hati lah. Dia baik hati, dia nak berlawan secara adil. Lawan secara dia macam Berlawan secara adil. Akan kau tarik minion kan? Takkanlah aku level 2 dulu, kau tak kan? Okey, kita sama-sama lah berjaya untuk mencapai level 2 pada waktu yang sama. Tapi sekarang ni boleh serius. Fokus di bahagian tengah Matizi. Hampir saja kecundang, terpaksa recall buat masa kini. Kehilangan minion yang agak banyak.
Saya rasa kelebihan untuk pasukan AC Esports terletak dekat bahagian tengah juga dengan pemilihan Zusin ni secara tak langsung memberikan vision lebih luas untuk AC Esports. Oh. Memberikan tekanan lagi kepada Team Ray. Cuma yang nampak kali ni pun masih lagi agak berbeza daripada segi corak permainan kalau nak dibandingkan dengan pusingan yang pertama, di mana kita tak nampak antara Team Ray dan juga AC Esports mereka berikan tekanan yang terlalu kuat ataupun terlalu tinggi dekat pasal permainan. Ivan tak banyak membantu Martizi masalahnya sekarang ni. Dan dah kena freeze lane. Jasgar baru sampai. Nampak seperti tak ada masalah yang terbesar. Berapa minit je tadi tak dapat tu kategori? Banyak juga terlepas. Sekarang ni masih lagi menerima asakan. Ini mungkin akan mengganggu turtle yang pertama untuk dimiliki oleh Team A. Tapi disebabkan itulah kita dapat melihat juga Jasgar hadir untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Turtle telah pun hidup. Siapakah yang akan memulakannya terlebih dahulu? Okay, turtle pertama mula untuk ditarik oleh Team Ray. Tapi Izanami juga dah sampai untuk menghalau sedikit banyak Team Ray daripada nak dapatkan data tersebut. Martizi tak ada serangan daripada Ivan cuba untuk mencari mangsa daripada AC Esports. Fabian dekat barisan hadapan cuba lagi tapi Momo ada final slice dilepaskan kepada Jasgar. Izanami masih lagi ada angkatan demi angkatan yang cuba untuk dilakukan ke atas pemain daripada Team Ray. Tapi tengok bagaimana Jasgar yang cuba untuk masuk lagi ke bahagian hadapan. Momo cuba untuk didapatkan juga. Namun first blood daripada Aaron Shiki dengan menyertakan Jasgar yang terus saja berikan fokus dalam angkatan yang pertama. Fabian juga Izanami semua untuk didapatkan tetapi Ivan yang terpaksa membalaskan pula nyawanya sendiri. 2 berbalas 1. Kali ini pemain-pemain daripada Team Ray berjaya untuk dapatkan turtle dengan retribution cemerlang daripada Jasgar. Tapi kita lihat sebentar dengan instant replay Arashiki yang hadir bersama dengan Lawless. Namun bijaknya Martizi ke bahagian bawah untuk dapatkan level 4 tadi mengubah arus permainan kepada pasukan Team Ray semula. Ya, sebab dia tahu kalau dia kekal pada di dalam kawasan tersebut tanpa mempunyai Fear the Phoenix, ianya takkan memberikan bantuan yang cukup besar. Jadi pilihan decision making yang cukup bijak untuk mengambil sedikit banyak experience di bahagian bawah terlebih dahulu. Walaupun keadaan masih lagi seimbang, seakan-akan sama seperti pusingan yang pertama. AC Esports memangnya mampu untuk memberikan tendangan yang hebat pada fasa awal game. Ya, kita lihat Arlot di tangan Momo. Ini merupakan satu signature pick untuk beliau yang pada musim lalu hampir setiap pasukan ban keluar Arlot Momo. Ya, disebabkan hampir 100%. Bukan saja 100%, tapi setiap kali dia menggunakan Arlot, kebiasaannya first blood menjadi milik beliau. Jadi ini adalah hero yang selesa untuk digunakan oleh beliau untuk memberikan tekanan yang lebih agresif lagi. Aaron Shiki juga dah pun berjaya untuk mendapatkan kill beliau yang pertama. Ini akan melonjakkan lagi kadar farming beliau dan juga untuk mencapai power spike dengan lebih awal. Tak dilupakan juga Sunforce kali ini Aaron Shiki membawa masuk Emblem Fighter dan juga Festival Blood memberikan fokus kepada sustainability. Bermaksud beliau mungkin dapat untuk sustain dengan lebih baik lagi berbanding dengan pusingan pertama. Kalau Cloud dia main Emblem Marksman juga, saya memang tak ada apa nak cakap dah. Tengok lompatan. Terus saja dapatkan seorang pemain. Tapi tengok bagaimana Siska datang ke Ivan ruang. Terus saja tumbang Fabian. Momo cuba untuk bertahan dekat bahagian depan. Tetapi Ivan dekat bahagian belakang sebab itu ditumbangkan terlebih dahulu. Izanawi yang cuba dah dapat peluang. Datang boleh dengan defensi 2 tapi tak mencukupi bila Momo ditumbangkan double kill. Yang berjaya itu dikunci jauh sebenarnya tadi. Baik juga untuk Arashiki tadi. Dia masuk-masuk, Blazer Duel kena cancel. Dia terus balik semula. Asyik baik, sempat balik man. Kalau tak tadi jadi laos sekali. Ya, tapi tetap juga diberikan tekanan di bahagian atas dengan kehadiran Heaven Spire. LGK tak berjaya untuk mendapatkan kadar farming yang selesa di bahagian atas. 5 kill berbalas dengan 3. Kali ini Team A pula dah pun mula menunjukkan kenapa chip ini membawakan aspek bahaya pada bila-bila masa sahaja. Kita dapat melihat dimulakan dengan AC Esports berjaya untuk menangkap Martizi. Bukan Martizi yang tangkap Ivan. Dia tangkap Ivan. Dia tak Ivan buka shortcut pula. Shortcut bersama-sama dengan Fury the Phoenix yang terbalikkan keadaan bagi tim A sebentar tadi. Ya, Fury the Phoenix daripada Martizi setakat ini bagi saya memberikan impact yang sangat-sangat besar dalam permainan stun-stun yang cukup berkualiti. Counter engage yang cukup baik. Jadi pemain-pemain AC Esports juga mungkin boleh mula untuk memberikan tepuan kepada Martizi yang belum lagi ada sebarang masalah selain daripada bahagian awal permainan yang sedikit lewat untuk level 4 sebentar tadi. Tapi pasukan Team Ray berjaya untuk membeli masa dengan baik menantikan Martizi untuk dapatkan levelnya. Kembali menyaingi Izanami dalam permainan ini. Dan Izanami sudah pun ada 2 kematian setakat 6 minit pertama. Dan walaupun Fabian mempunyai 2 kematian, tetapi level beliau masih lagi berada di hadapan kalau yang dibandingkan dengan Jasgar. Bermaksud kadar beliau untuk reset semula dan juga mendapat farm juga adalah pada kadar yang agak tinggi. Ya.
Kita lihat kedudukan Ivan. Cuba untuk masuk. Momo menjadi sasaran. Satu shortcut dibuka. Flicker guna pakai. Jaskar mengejar. Calling cuba untuk nak pakai Momo terlebih dahulu. Tapi tengok bagaimana Fabian datang. Tak boleh nak buat apa. Dia tengok je member tu. Dia tengok Ada yang je. sampai. Ada yang sampai. Valence dan juga Izanami cuba untuk dapatkan pemain yang seterusnya. Tapi bukan mereka dapatkan pemain. Lebih kepada macam... Tak tahulah apa yang jadi tadi. Mereka cuba untuk menghalau semula. AC Sport dah cuba nak backup kedudukan Momo. Dan disebabkan ini, bahagian bawah terpaksa untuk dibiarkan saja oleh AC. Sementara dekat bahagian atas, nampak macam masa boleh defend untuk tim Ray. RCK macam takkan dapat je menara tu. Hampir-hampir. Hampir, tapi yang berjaya didapatkan terlebih dahulu dari bahagian bawah. Turtle juga menjadi tumpuan. Masih lagi diabaikan oleh tim B buat ketika ini. Berjaya didapatkan dengan begitu sahaja. Tapi dekat bahagian belakang terus saja memancing sedikit sebanyak ke atas pasukan AC Sport. Tapi lebih kepada nak pancing je. Tengok AC Sport termakan ke tidak. Manakah mereka dah berjaya dapatkan tetian terakhir sebentar tadi. Tapi selama mana mereka nak bertarik tali. Ivan dah mula untuk memanggil sedikit sebanyak team fight untuk dimulakan ke atas pemain pasukan AC Sports. Fabian juga... dah mula untuk menunjukkan muka. Valence beberapa kali lompatan. Masih lagi menunggu ruang. Dapatkan pemain seterusnya. Jesgar dekat bahagian hadapan. Dicari pula. Tengok macam mana Partiji masuk. Ada Siska. Jesgar itu kali Momo. Rashiki hampir tu didapatkan. Tapi belanja dua. Tak berjalan pakai sesiapa. Sebenarnya pula Loyal. Yang baru saja menjatuhkan pemain tersebut. Mereka datang lagi dengan damage yang ada. Tapi Fabian Loyal pula double kill didapatkan. Mencuba lagi dan lagi. Tapi tengok bagaimana Ivan. Yang dihalau keluar Ivan. Triple kill untuk Fabian. Siska juga gugur. Ke atas tim Reda membenarkan untuk AC Sports menerbalikkan semula keadaan mereka. Akhirnya AC Sports berjaya untuk menumbangkan tim Ray secara 100% bersih. 5 pemain berjaya untuk ditumbangkan dengan pergerakan baik daripada Vivian, targeting yang baik. Martizi terdika, dia terus cari Martizi. Dan yang paling baiknya, dua-dua kecolek masuk dekat teamfight sana tadi, Karaguri. ya, lepas tu masuk semula untuk datang hadir ke dalam team fight semula. Bukan sahaja berjaya untuk mendapatkan Martizi, tetapi juga berjaya untuk mendapatkan Loyals. Terus sahaja membenarkan Fabian untuk mendapatkan 30 stack terhadap Sky Piercer beliau. Inilah snowball ataupun permulaan yang diingini oleh Fabian. Menarik sebenarnya permainan yang ditunjukkan oleh pasukan AC Sports pada minit yang ke-8. Menyebabkan kali ini tim Ray agak sukar juga untuk mereka nak teruskan team fight ke atas AC Sports. Apabila kali ini nampak macam mereka dah tahu, mereka dah fokus dekat target mana yang mereka nak daripada tim Ray. Dan kalau perkara ini berlarutan dan AC Sports berjaya untuk lakukan tugasan tersebut, itu akan membuahkan hasil yang baik pula untuk pasukan AC Sports. Kesilapan mereka tadi bermula bila mereka cuba untuk lakukan defending dekat bahagian atas, melepaskan kawasan River. Dengan turtle ketiga itu didapatkan oleh AC Sports. Bukan turtle saja, malah kawasan River itu mula untuk dipegang oleh AC Sports, membuatkan mereka sedikit kurang reaktif dengan pergerakan daripada AC. Membuatkan mereka lebih mudah untuk dikenakan ancaman dan membuatkan flicker tidak lagi ada untuk Martizi. Jadi fight sebentar tadi saya rasa tim Ray memang tak patut untuk ambil langsung. Tapi kali ini Lord ada peluang untuk diambil oleh pasukan AC Sports. Izanami telah pernah dijumpai di poking terlebih dahulu dengan lebih awal lagi. Lompatan pada Valence cuba dapatkan Jesgar terlebih dahulu. Siska dekat bahagian belakang tapi Jesgar tumbang. Lord cuba terberikan fokus pada semua didapatkan. Tetapi Lord dapatkan Valence pula dan Martizi! Tim Ray masih lagi berjaya untuk memegang permainan. Namun begitu mereka tak cukup sampai situ. Aaron Shiki cuba dapatkan Aaron Shiki. Nak pergi pada Aaron Shiki. Cuba tak bertahan Momo sampai Momo ada final step. Macam mana Momo. Tetapi Lola menjatuhkan Aaron Shiki pula. Momo jauh cukup rendah pula. Buat kali ini berhadapan dengan Power Momo. Tapi Momo bye-bye. Hilang semua pemain untuk AC Sports. Berbaki Izanami saja. Dan Lord didapatkan oleh Martizi di saat Vivian. Dan juga Jaskar ditumbangkan. Pemain-pemain AC mengambil satu langkah yang cukup berisiko. Mereka nak tumbangkan Jaskar, tapi mereka lupa bagaimana Fury of the Phoenix satu counter engagement secara 100% pantas dan membuatkan pasukan AC Sport terpaku dengan pergerakan daripada tim Ray. Lompatan tak terkena pula. Tak terkena, mudah saja untuk dielakkan. Dan sekarang ini tumpuan tim Ray adalah untuk memberikan rasakan di bahagian bawah pula. Izanami cuba untuk memberikan rasakan dari Ivan. Ivan nyawa semakin lama semakin rendah. Shortcut dah pun dibuka. Momo dekat barisan hadapan sebenarnya. Lompatan pada Valence cuba untuk kenapa kecil pula screen ni. Tapi tengok bagaimana seorang pemain berjaya untuk didapatkan. Valence cuba untuk bertahan lagi. Tapi Aaron Shiki datang dengan belah teduan. Memaksakan Martizi tumbang terus. Siska cuba untuk didapatkan lagi. Lola dah sampai tapi Lola tendang pula. Membenarkan untuk Aaron Shiki dapatkan double kill. Meninggalkan Siska bersendirian saja untuk tim Ray. Aaron Shiki akhirnya ada satu blazing duet yang cukup berkualiti.
Saya rasa kali ini antara performa terbaik Rosiki sepanjang beliau bermain di MPL Malaysia. Menunjukkan bagaimana mula tampil keselesaan beliau. Kita lihat semula dalam team fight yang berlaku. Team fight ini dimulakan dengan tanpa banyak spell untuk Team Ray. Lalu lagi Martizi tidak punya sebarang flicker. Lompatan pula kena dekat dua orang pemain penting daripada Team Ray. Dah dicuba oleh pasukan Team Ray untuk membalas semula serangan. Tapi lihatlah bagaimana seperti yang saya katakan, skill set yang tidak mencukupi untuk Team Ray membuatkan mereka mengambil satu fight yang terlalu berisiko untuk diri mereka sendiri. Saya rasa itu adalah team fight yang terpaksa mereka ambil. Melihat Ivan dah pun menadah damage yang terlampau besar, membuka shortcut. Dan juga, jangan lupa, Fury Phoenix juga diguna pakai dengan terlalu awal. Sebelum AC Sport mengeluarkan combo-wombo mereka. Jadi itu adalah lebih kepada kesilapan positioning Ivan dan juga mengambil team fight yang tak sewajarnya. Ini memberikan peluang kepada AC Sport untuk kembali maju di bahagian hadapan. Terutamanya sekarang ini, Evan Shiki berjaya untuk meletakkan di dalam posisi yang jauh lebih selesa apabila dah pun menyiapkan marksman Trinity item. Untuk Team Ray, mereka perlu untuk dapatkan banyak rentak permainan bersesuaian. Dan tengok bagaimana 38, Mak Vian dengan 38 stack Sky Piercer dia. Kalau tambah lagi ni mungkin akan memudaratkan juga pergerakan untuk ahli pasukan Team Ray. Sementara nak menunggu kebangkitan lot yang seterusnya ni. Winter Crown juga telah pun disiapkan oleh Chiki. Jadi Blazing Duet beku. Mungkin akan dipamerkan sebentar sahaja lagi. Manakala untuk Lolel full damage. Salim Tat, Pedal Heaven, Holy Crystal, Divine Glaive dah pun dilengkapi oleh beliau. Damage campur yang mampu untuk dikeluarkan itu agak tinggi. Disebabkan itulah kenapa 7 kill dah pun berada di dalam tangan Lolels. Oh baik Ivan, pergerakan yang pastinya tidak akan dijangka. AC Esports mula menghidu. Pergerakan daripada Ivan, tapi Ivan mencari arrow Cheki. Dekat bahagian belakang, tapi tengok bagaimana Lord masih untuk memberikan fokus. Lakar! Dapatkan Lord untuk Team Ray, tapi Lolel masuk dengan menyatakan balance pula. Tengok bagaimana Jessica untuk ditumbangkan begitu saja. Eric Shiki didapatkan double kill boleh dikunci oleh Lolel. Mencari 3 orang pemain lagi daripada pasukan AC Sport. Mampu ke tidak untuk mereka mentarikkan barisan hadapan, tapi cukup. Apabila kali pasukan AC Sport mereka dah kehilangan 2 orang pemain. Dan kali ini dengan adanya Lord untuk Team Ray, mereka perlu untuk mencari cara bagaimana dapatkan sekurang-kurangnya 1 inhibitor tarik daripada pasukan AC Sports. Ya, kedudukan memang 14 sama, tapi sekarang tak sama. 4 lawan dengan 3 pemain AC tak akan mampu untuk lakukan pertahanan. Dengan membiarkan saja ini tetap di bahagian tengah ini dijadikan satu korban. Team Ray berjaya untuk mendapatkan satu kelebihan yang cukup besar. Tapi ianya masih lagi tidak mencukupi. Mereka perlukan sekurang-kurangnya 2 lagi inhibitor tarik ini untuk berasa jauh lebih selesa. Memandangkan mereka menggunakan chip, saya rasa dengan mendapatkan menara inhibitor di bahagian side lane jauh lebih berbaloi. Betul. Jadi dalam situasi ini AC Sport walaupun dalam kesukaran tetapi ianya bukanlah pada tahap yang paling susah untuk mereka melaksanakan comeback. Disebabkan inhibitor third side lane mereka masih lagi teguh berdiri. Situasi yang terburuk berjaya dielakkan oleh mereka. Namun begitu AC Sport sekarang ini mereka sepatutnya dah pun mempunyai idea bagaimana mereka nak memenangi team fight dengan Team Ray dengan jauh lebih mudah. Yang pertama adalah sama ada burst Ivan mencari positioning beliau dengan lebih awal supaya shortcut boleh sahaja dibazirkan ataupun dipaksa digunakan di dalam posisi yang paling kurang efektif. Yang keduanya adalah kalau mereka mampu untuk membazirkan Fury of the Phoenix daripada Martizi, itu sememangnya akan menjadikan kunci kemenangan mereka yang terbesar. Untuk AC Sports, itu yang juga mereka perlu untuk berhati-hati. Sebabkan kita tahu Fury of Phoenix pada Martizi ini akan sentiasa menjadi punca utama bagaimana mereka nak melakukan serangan balas terus ke bahagian belakang. Cumanya untuk pasukan daripada AC Sports, apabila target mereka masih lagi kepada pemain-pemain yang akan memberikan sedikit sebanyak kesukaran untuk mereka sendiri daripada Team Ray, mungkin daripada Ivan punya position, Lolel punya position dan juga Martizi, itu akan memberikan sedikit sebanyak ruang untuk AC Sports sendiri. Cumanya untuk melakukan tangkapan tersebut, mereka memang kena letakkan targeting yang paling penting dekat barisan hadapan mereka. Kita lihat sekarang ini kedua-dua pasukan cuba untuk memperbaiki kawasan lane. Tapi AC perlu untuk jauh lebih berhati-hati. Pergerakan mereka agak terbatas dengan menentang dengan Chip. Dalam keadaan winning, pastinya kreativiti yang dimiliki oleh Chip cukup besar. Dan sekarang ni untuk TB juga, mereka dah kena memikirkan live ban ataupun anti-heal untuk dikenakan kepada Enchiki yang sekarang ini terletak kepada Martizi sahaja dengan Glowing One. Ya, dengan adanya Fury the Phoenix global, tapi dengan mobility yang dimiliki oleh Cloud, mudah saja untuk mengelak skill set tersebut. Jadi,
tiada yang memberikan counter kepada lifesteal yang dimiliki oleh Aaron Shiki juga akan menyebabkan beliau lebih mudah untuk bergerak agresif di bahagian hadapan dengan sustainability, fighter emblem lagi. Ivan berjumpa dengan balance. Dia dah tahu kedudukan balance dekat situ. Pasti terus saja berundur. Yang menariknya, Ivan takkan mudah-mudah menggunakan pergerakan menggunakan apa tu? Wild Walk untuk dibaca oleh AC Sports. Beliau akan cuba untuk masuk daripada bahagian belakang. Dia cuba menyeberang daripada kawasan orange buff ke kawasan buff sekali lagi mungkin. Agak jauh kali ini untuk Ivan. Iska terus masuk. Percubaan. Adi Free Phoenix kepada Martizi. Percubaan lagi tapi Izanami Iska dapatkan Lord. Jiska ditumbangkan. Jiska juga datang. Ada dua gugur daripada tim Ray. Mereka masih lagi cuba untuk memaksa team fight. Momo cuba mentarikkan barisan hadapan. Tapi Lolial damage yang cukup besar juga. Hampir untuk mendapatkan Momo. Namun begitu mereka masih lagi perlu untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Dan untuk barisan hadapan. Tapi Lolial damage yang besar. Lolial tumbang di tangan Aaron Shiki. Ivan dah tak ada dia punya immortality. Namun jadi dipecahkan juga dan ditumbangkan oleh Fabian. Bijak. Berapa kali kita dapat melihat tim A cuba untuk melaksanakan serangan hadap terhadap Aaron Shiki sebentar tadi. Tetapi berkali-kali Winter Crown diguna pakai untuk mengelak segala serangan. Termasuklah Fury of the Phoenix. Selepas perkara tersebut berlaku, bebas untuk Aaron Shiki bergerak dengan lebih agresif. Martizi terpaksa membiarkan. Tapi percubaan untuk masuk ke dalam base. Jaskar terkena stun tapi Bella ditumbangkan. Terlalu jauh. Wah, hilang. Tapi Jaskar dapatkan double kill. Izanami juga tumbang tapi apa benda yang AC Sport buat tadi? Mereka dah ada pula yang cukup besar. Mereka dah ada ruang yang cukup luas. Tapi alamak, ini bukan pertandingan yang kita ingin nak tengok sebenarnya pada pasukan AC Sport. Ini masalah besar, Ivan. Mencari satu shortcut. Tetapi Momo sempat untuk pulang. Lord masih lagi ada. Lord yang dibiarkan sebatang kara sekarang ini. Setelah pemain-pemain AC seakan-akan through the game. Mereka tahu je Sgar akan hidup. Sepatutnya mereka dah pun menjangkakan kawalan sisi. Taun yang mampu dilaksanakan beliau sepatutnya diberikan tanda hormat menjaga ruang supaya tak tertangkap. Dan begitu juga dengan Aaron Shiki sebentar tadi tetap kekal berjaya untuk ditangkap. Ya, saya faham mungkin disebabkan Winter Crown dah pun diguna pakai. Tapi sepatutnya dah pun menjangkakan Marksman di hadapan Crystal adalah target paling utama untuk dijatuhkan. Banyak sangat review gameplay saya rasa ni. Aduh. Nak kata, semalam tu jangan jadi kayu pengukur. Jangan fokus dari semalam. Tapi ya, 17 kill, 14 dan 18 kill. Persaingan yang cukup sengit telah pun dipamerkan oleh kedua pasukan. Kedua-duanya telah pun kehilangan inhibitor turret. Untuk AC Sport di bahagian tengah, untuk tim B di bahagian bawah. Bagi pendapat saya, berdasarkan situasi ini, lebih mudah lagi untuk AC Sport disebabkan inhibitor turret di bahagian side lane yang berjaya mereka dapatkan. Valence lompat masuk base terus kan tadi kan? Yep. Ke dia kena ton masuk base lah. Saya rasa tak kan, dia lompat memang dia sendiri lompat masuk base. Dia sendiri lompat, tapi waktu tu automatik kena ton oleh Jesgar. Takkan sempat kena ton, member baru hidup lah. Saya rasa masuk base terus. Dia lompat sebab kena kat Crystal tu punya Fountain tu punya limit kan. Tapi saya ingatkan betul-betul hujung-hujung tau. Tak apa, kalau ada instant play mungkin kita boleh saksikan. Tapi tak mengapa, itu nanti kita review bersama pada masa yang akan datang. Tapi sekarang ini fokus disebabkan lot yang seterusnya akan hidupkan daripada 9 saat sahaja lagi. Kita kena melihat siapakah yang akan berjaya untuk mendapatkan lot ini, memudahkan mana-mana pasukan yang mendapatkannya untuk mungkin menghabiskan game yang kedua ini. AC Sport kemenangan dah pun hampir berada di dalam tangan mereka sebentar tadi. Sekarang ini mereka kena buatnya sekali lagi, mencipta peluang untuk mendapatkan kemenangan. Saya rasa untuk Team Ray, mereka tak boleh terlalu memaksa dalam melakukan gerakan-gerakan menyeberang daripada buff ke buff itu. Perlu ada lawless dekat sini. Kalau lah ini apa saya katakan, Ivan kalau kena tangkap macam mana? Ivan nampak Ivan. Buka. Ada. Artify. Terus saya paksa Fabian tumbang, shutdown. Valen cuba untuk berjaya. Hilang Aaron. Tengok bagaimana Lola masa Aaron Shiki ditumbangkan begitu saja. Immortality sebab untuk dipecahkan ke atas seorang pemain. Tetapi buat kali ini tu SDE Sport dengan kehilangan dua orang pemain mereka. Ini bukan pertandingan yang baik. Dekat bahagian belakang Ivan masih lagi cuba untuk melengahkan masa Momo. Dekat bahagian belakang Valen cuba untuk bertahan lagi. Izanami juga dah sampai di tempat kejadian. Crystal masih lagi cuba untuk dipertahankan. Tetapi Team Ray, mereka terus Dapatkan. Team Ray mata kemenangan yang kedua. Cukup bersih untuk
Ray sekali lagi. Mereka masih lagi membuktikan win streak akan terus dijalankan lagi. 7 kemenangan secara berturut-turut telah pun dimiliki oleh tim AC Esports. Kelihatan seperti ini adalah ujian sebenarnya mereka perlu hadapi, tetapi nampaknya mereka telah pun gagal. Gagal walaupun baru saja berjaya untuk menewaskan tim Flash pada hari semalam. Gagal total. Satu kegagalan yang cukup besar dari AC Esports. Satu perlawanan yang cukup didominasi oleh tim Ray. Walaupun ada sedikit harapan tadi, tapi harapan tinggal harapan.